Okey, cikgu start. Okay. Ada apa-apa soalan buka mic awak, cikgu takkan tengok chat sebab susah nak buka untuk semua sekali. Awak nak tanya soalan awak buka awak punya ni mic. Suara awak Okey, so cikgu teruskan. Okey. Teruskan Siapa nak cakap terus buka mic. Cikgu takkan tengok chat Chat cikgu bagi link saja. Okey, so kita masih lagi bab 3, pengangkutan. Okey, tengok muka surat 58 dekat nota awak, 58. Okey, muka surat 58. Hari tu cikgu nak recall balik. Boleh cikgu recall sikit saja. Okey, siapa boleh cikgu darah oksigen masuk daripada peparu, nama salur darah tu nama dia apa? Daripada peparu awak. Apa nama dia? Vena Dari cava. peparu awak untuk masuk ke dalam jantung. Dia membawa darah beroksigen. Jawapan? Vena cava. Vena cava? Bukan. Vena cava maksud dia itu daripada seluruh badan awak dan dia juga adalah terdioksigen, bukan oksigen. Darah beroksigen darah beroksigen. Vena pulmonale. Darah beroksigen. Apa nama salur darah? Apa nama salur darah yang membawa oksigen daripada peparu awak untuk pergi ke jantung awak? Apa nama salur darah dia? Vena pulmonale. Ingat balik. Dia wayang tu dia putus. Apa jawapan dia? Siapa tahu? Cikgu cakap soalan dia macam ni. Awak punya salur, apa nama salur darah? Okey, apa nama salur darah yang membawa darah beroksigen daripada peparu awak pergi ke jantung? Apa nama salur darah dia? Apa nama dia? Korang buat apa kat rumah ni Cuti kan? Bukannya ni. Lama cikgu tunggu. Senang je. Tidur makan tu je. Okay, tengok balik muka surat 54 awak punya nota. Tengok balik muka surat 54.
Tengok muka surat 54. Okay, nampak kat situ cikgu tanya sekali lagi soalan dia macam ni. Apa nama salur darah awak yang membawa darah beroksigen daripada peparu awak pergi ke jantung awak? Vena pulmonari. Vena pulmonari, betul. Okey, kemudian darah pada jantung untuk dihantar punya seluruh badan, apa nama salur darah dia? Lagi sekali cikgu, lagi sekali. Okey, apa nama salur darah yang membawa darah beroksigen daripada jantung awak ke seluruh badan? Ke seluruh badan. Daripada jantung, darah awak pergi ke seluruh badan, apa nama dia? Vena cava. Vena? Vena Cava. cava? Bukan, vena cava bawa terdioksigen. Dia kata beroksigen. Beroksigen. Aorta. Aorta, betul, aorta. Okey, so kenapa cikgu selalu kena ingat yang ni? Sebab soalan dia selalu keluar. Okey, selalu keluar. Awak kena ingat. Okey. Apa nama injap yang berada pada atrium kanan dan juga atrium kiri yang membawa darah beroksigen dan terdioksigen daripada peparu ataupun seluruh badan? Apa nama dia? Nama injap yang berada di atrium. Injap sabit. Apa? Injap? Sabit. Injap sabit. Betul, injap sabit. Okey, kejap cikgu tunjukkan awak. Okey. Cikgu, ada orang pasal lagu lah cikgu. Okey, so tengok sini ya. Ini jantung awak. Ingat lagi, ini apa? Ini daripada, nampak dekat skrin? Ke kanan. Okey, so ni kanan ke kiri yang bawa oksigen? Sebelah? Kanan. Betul, sebelah kanan. Correct. Okey, kemudian ini adalah sebelah kiri awak. Mana sebelah kanan awak? Darah beroksigen ke terdioksigen? Apa? Kanan. Kanan apa? Kanan? Sam, don't shout, Sam. Don't shout. Kanan beroksigen? Salah. Ini sebelah kiri awak. Karbon dioksida. Darah beroksigen adalah sebelah kanan. Ini sebelah kanan, betul. Ini sebelah kanan awak. Okey, sebelah kanan awak. Ini adalah sebelah kiri awak. Nampak? Sebelah kiri awak. Ya, saya. Yang beroksigen tu warna merah. Ya, yang darah oksigen warna merah. Ni adalah karbon dioksida. Okey, ni oksigen, ni karbon dioksida. Okey. So, ingat balik. Okey, ini sekejap cikgu. Okey. So nampak? Corona. Okey, so ini pula. Okey ini adalah vena pulmonari. Okey, vena pulmonari maksud dia apa? Darah daripada peparu awak masuk ke jantung. Okey, so maksud dia ini darah beroksigen. Okey, dia secara serentak, kalau awak tengok sini, ini pula darah terdioksigen, okey, daripada ni darah seluruh badan awak dia akan masuk ke sini, vena cava. Okey, dia masuk ke vena cava. So maksud dia ni karbon dioksida. So karbon dioksida masuk ke vena cava untuk masuk ke bahagian atrium. So ni berlaku secara serentak. Okey. Kemudian nanti Lagi sekali cikgu. lagi sekali, okey. Sekali ya. Okey, pulmonary, vena pulmonary adalah darah oksigen. Okey, darah oksigen daripada mana? Daripada peparu. Okey, dia masuk kat sini dan dia akan kumpul dekat atrium. Manakala dekat vena cava awak pula, vena cava adalah darah terdioksigen. Okey, darah terdioksigen dibawa daripada seluruh badan awak masuk ke dalam jantung. Okey. Dia berlaku secara serentak. Okey, dekat sini. Okey, kemudian dia akan lalu injap apa sini? Dekat sini nama dia injap apa? Cikgu, Sajin main Mobile Legend. Injap sebelah apa ni? Sebelah kiri. So sebelah kiri apa nama dia? Injap? Ya, betul. Ini adalah injap bicuspid. Okey, injap bicuspid. Cikgu warning sekali lagi ya. Siapa yang tak nak belajar, keluar daripada sini. Cikgu tak nak awak ni. Cikgu tahu siapa yang buat tu. So stop.
Stop Cikgu tak suka kalau korang tak belajar, it's okay. Korang keluar je. Cikgu tak kisah pun. So sila keluar. Siapa yang nak belajar je masuk sini Awak ganggu sekali lagi, cikgu tutup semua ni. Biar kawan-kawan awak pun tak dapat belajar. Cikgu warning sekali lagi Okay, so ni adalah injap tricuspid. Injap tricuspid awak. Nampak cikgu kenapa cikgu ulang balik? Sebab korang pun still lagi tak faham. Okay, so ini adalah injap tricuspid. Okay, ini adalah injap bicuspid. Injap bicuspid. Okay, so tadi darah daripada oksigen daripada paru awak dan juga darah terdioksigen daripada awak punya badan akan masuk dekat atrium. Atrium belah atas ni. Okay, kemudian darah awak akan pergi ke ventricle di mana ventricle awak akan mengembang manakala atrium awak akan mengecut otot dia. Nampak? So bila dekat ventricle ni nanti, okay, injap awak ni, injap tricuspid dengan bicuspid akan terbuka, okay, untuk menolak darah tu. Dan tujuan injap pula adalah untuk menghalang darah daripada atrium ni pergi balik ke atrium. So dia akan masuk dekat ventricle saja. Okay, itu tujuan injap. Kemudian nanti, okay, ventricle awak akan mengecut manakala atrium awak akan mengembang. Okay, pada masa yang sama juga injap sabit awak akan terbuka. So bila injap sabit akan terbuka, darah oksigen akan keluar. So darah oksigen pergi ke mana? Apa nama salur darah ni tadi? Salur darah? Vena pulmonale. Pulmonary vein. Bukan, salah. Ni dekat sini. Vena pulmonary dekat sini. Ini dekat sini ni. Apa nama dia? Salur darah oksigen. Apa nama salur darah ni? Yang mana cikgu? Yang ni, yang cikgu bulatkan ni. Apa nama salur darah ni? Yang membawa darah oksigen. Okay. Yang bawa darah oksigen untuk keluar ni. Cikgu rekod lah. It's okay. Nama korang keluar kat sini juga. It's okay. Cikgu dah rekod. Jangan risau. Nanti cikgu tunjukkan parents awak. Lepas ni ada lagi parents teacher meeting day tau. Jangan risau. Nanti cikgu tunjukkan Okay. Cikgu dah bazirkan internet cikgu untuk ajar awak Patutnya sekarang ni kerajaan tak suruh cikgu kerja kan? Tapi cikgu kerja demi awak tau. So behave. Tolong cikgu juga. Tak kasihan kat cikgu ke? Okay. So ni adalah apa salur darah ni? Salur darah yang ni. Ini darah oksigen. Darah oksigen ini daripada lungs awak, daripada paru awak. So dia akan masuk, dia akan hantar. So salur darah ni nama dia aorta. Aorta. Okay. Aorta. Manakala aorta ni, nampak ni aorta? So aorta ni dia akan hantar ke seluruh badan awak. Aorta ke seluruh badan awak hantar oksigen. Manakala dekat sini pula, arteri, pulmonary artery pula, dia akan hantar karbon dioksida ataupun terdioksigen, darah terdioksigen hantar kepada paru awak. Macam tu. So terbaliklah, ini tadi dekat badan awak, ini dekat paru. Manakala dekat sini daripada badan, ini pergi ke paru. Dia terbalik saja salur darah tu. Okey awak kena ingat balik Sekarang ni cikgu dah ingat 2 minggu dah untuk ingatkan awak. Awak kena ingat balik sebab soalan ni sangat penting, selalu keluar. Kadang-kadang markah dia 5 ataupun 4. So cikgu rasa sayang kalau awak tak tahu. Okey. So kemudian hari tu ingat tak cikgu salah bagi tahu info kan? Iaitu diastole dengan sistole. Diastole tu bila bunyi dia dup. Okey, kenapa dup? Bila ni, yang ni terbuka. Kejap cikgu forward balik. Okey ni. Injap tricuspid dan juga bicuspid awak terbuka. So dia akan bunyi dup. Sebab itulah doktor ataupun awak bila pakai apa nama dia? Pakai stetoskop. Ya betul. Pakai stetoskop kan. Stetoskop awak akan dengar bunyi dup tu. Dup macam tu. Okey? Cikgu, loop bukan loop dup ke cikgu? Bunyi yang pertama akan dengar dup. Awak akan dengar dup, bunyi dup. Dup. Betul. Dup. Sebab yang ni dia akan masuk ke sini dulu. Dup lepas tu loop. Betul? Okey, dup loop. Okey, so ini dup, lepas tu nanti bila dia tutup, okey ni terbuka, injap sabit terbuka bunyi dia loop. Okey Boleh faham? Boleh faham cikgu. Okey, so cikgu akan pergi ke surat 58 pula. Okey. Yang ni pun kena dengar betul-betul sebab cikgu takut nanti korang tak faham. Okey. Korang tak faham. Okey, tengok muka surat 58 nota awak. Muka surat 58 nota awak. Okey, so ni berkenaan dengan komponen darah dan juga apa kandungan dalam darah awak. Okey, dalam darah awak.
Okay, seperti yang awak tahu, dalam darah awak mesti ada salur darah merah, betul? Sebab tu darah awak berwarna merah. Okay, berwarna merah. Kemudian, apa tujuan salur darah ni? Okay, tengok fungsi dia untuk mengangkut. Tujuan dia hanya mengangkut oksigen dalam hemoglobin. Ingat hemoglobin, cikgu cakap apa tu hemoglobin? Hemoglobin adalah molekul. Dia adalah sel. Dia adalah sel yang mewarnakan awak punya sel darah menjadi merah. Dan juga hemoglobin ni lah yang mengangkut oksigen awak. Okay, dia yang mengangkut oksigen awak. Ya, saya. Dia darah tu tak ada warna. Kalau Okey. ada hemoglobin baru berwarna kan? Ya, betul. Tapi macam ni, darah tu dia mustahil tak ada hemoglobin. Dia selalu ada hemoglobin. Walaupun orang tu kurang hemoglobin pun dia tetap warna darah dia warna merah. Cuma darah dia tak warna merah pekat. Warna darah dia warna merah cair. Okay? Okay. So kemudian kita tengok sini . Nampak tak dekat atas ni, lapisan atas ni nama dia plasma. Okay, apa tu plasma? Macam selalu cikgu cakap, sel darah awak tu bukan saja mengangkut oksigen. Malah diorang juga mengangkut karbon dioksida. Okay, nampak ni nutrien, enzim, hormon, bahan kumuh, maksudnya air urea awak, garam mineral awak, okay, ataupun bahan buangan bernitrogen. So, dalam darah awak pun ada kategori ni lah, iaitu plasma darah. Okay. Okay, so bila awak buat ni, okay, ini nama dia kaedah emparan. Kaedah emparan tu apa? Awak masukkan darah awak dalam ni, kemudian dia akan berputar dengan laju. Tujuan dia untuk berputar dengan laju untuk mengasingkan 4 komponen darah ni. Okay, 4 komponen darah ni. Okay. Sorry, 2 komponen darah ni. 2 komponen, iaitu warna putih dengan warna merah. Kalau awak derma darah nanti kan, dia akan masukkan darah awak dekat sini lah untuk asingkan. Sebab tak semua orang perlukan sel darah merah. Ada orang perlukan sel darah putih, ada orang perlukan platelet, ada orang perlukan plasma darah. Okay. So, sini . So ini ingat ini nama dia kaedah emparan. Nampak ni kaedah emparan. Okay, so cikgu teruskan. Tadi dekat atas ni nama dia plasma. Apa tu plasma darah? Kategori dia 90% adalah air. Okay, ataupun 10% bahan terlarut seperti karbon dioksida. Okay, fungsi dia untuk apa? Untuk mengangkut bahan terlarut dan haba ke seluruh badan. Jadi maksud dia bila darah kita tu berwarna, darah kita kan darah panas, betul? So ni adalah disebabkan oleh plasma darah. Okey, tadi kan cikgu cakap kenapa dia dibahagikan pada 2 komponen, sebab ada orang perlukan sel darah merah, ada orang perlukan plasma, betul? Okey, plasma ni dia bagi kat siapa? Orang yang terbakar. Maksud dia orang aksiden sebab kebakaran, okay, rumah dia terbakar ke ataupun kemalangan kereta terbakar. Okay, so awak kena, so doktor akan bagi plasma ni kepada dorang. Kenapa tau? Okay, awak tengok sini. Dia ada 90% air. Kalau orang yang terbakar tu, okay, sel dia dah tak ada air, dah kering sebab dah hangus. Okay, disebabkan tu dia perlukan plasma darah. Selain daripada itu, air lah, air yang menyebabkan darah tu boleh jalan. Air normal ke? Ya, air normal dalam darah. Darah awak kan cair. So itu air lah. Air yang kita minum kan? Ya, air awak minum. Semua tu lah air peluh awak. So dia dalam plasma darah. Okay? Kalau air suling? Air suling tak, air suling eksperimen. Okay, ini dalam badan awak. Dalam badan. Dalam badan awak. Okay? Okay, so ni plasma ni tadi cikgu cakap tujuan untuk siapa derma? Untuk didermakan kepada orang yang kebakaran lah. Sebab sini dia ada nutrien, dia ada enzim untuk pulihkan balik sel-sel yang dah mati. Biasa orang yang terbakar tu, sel dia dah terbakar, kulit dia terbakar kan? So sel dia akan hangus. So dah tak boleh jadi renew balik, tak boleh jadi baru balik. Jadi sebabkan tu kita kena derma plasma darah dekat orang. Okay. Kemudian nak tengok sel darah tadi cikgu cakap bentuk dia cakra. Ini bentuk dia ni cakra. Okay. Macam bentuk dis, bentuk dis. Dis kan dia nama dia dalam bahasa Melayu cakra. Okay, dis. CD tu. CD bentuk dia nama dia cakra. Okay. So dia tak ada nukleus. Okay, fungsi dia untuk mengangkut oksigen. Kemudian kita tengok sel darah pula. Okay, sel darah putih pula. Sel darah putih warna dia macam ni tau. Dia ada 2 jenis macam ni. Satu bentuk macam ni, satu lagi bentuk macam ni. Okay. So kalau macam mana awak nak asing, macam mana? Awak nak bezakan sel darah merah dengan sel darah putih, senang saja. Sel darah merah bentuk dia macam cakra, ada bulat kat tengah. Manakala sel darah putih dia berwarna putih tapi dekat dalam ni either warna purple ataupun warna hitam.
Okay, dia akan bentuk C. Okay, dalam ni. Okay, so sel darah putih pula berbentuk, dia tak sekata, nampak? Dia tak sekata. Ada yang bulat, ada yang bentuk macam ni. Okay, so dia tak ada, dia ada nukleus. Manakala sel darah putih, sel darah merah tiada nukleus. Okay, so dia tujuan dia untuk apa? Untuk melawan jangkitan. Kenapa nak ada nukleus cikgu? Nukleus? Kenapa dia ada nukleus? Okay, kenapa dia ada nukleus? Tak, saya dengar nukleus. Oh bukan, nukleus. Kenapa sel darah putih kena ada nukleus? Sebab macam ni tau. Contohlah, orang tu demam. Bila demam maksudnya virus ataupun bakteria masuk dalam badan dia. Jadi, jadi sel darah putih akan pergi attack. Dia akan serang orang yang ada bakteria tu. So dia akan makan bakteria tu. Jadi sekarang ni kenapa dia ada nukleus? Tujuan dia untuk mengenal pasti. Oh, bakteria ni macam mana dia nak attack. Okay, dia dah tahu dah macam mana nak attack. So nanti bila orang tu demam kali kedua, orang tu akan cepat baik. Sebab apa? Sebab sel darah putih dia ada nukleus, dia boleh kenal pasti bakteria ni jenis apa. Macam tu. Okay, boleh? Kenapa sel darah merah tiada nukleus? Sebab tujuan dia sama saja. Untuk bawa hemoglobin dan bawa oksigen. Tu saja. Sebab tu dia tak ada nukleus. Okay, boleh faham? Okay, kemudian tengok sini last sekali adalah platelet. Okay, apa tu platelet? Dia adalah serpihan sel yang pecah dan tidak berbentuk sekata. Tak bentuk yang sekata lah. Tujuan dia adalah untuk membantu pembekuan darah. So, bila awak luka kan? So, ada macam yang awak boleh kopek kan? Yang awak boleh kutil kan? Yang tu adalah disebabkan oleh platelet lah. Platelet tu dia akan bekukan sel darah merah awak. Kemudian awak boleh, darah tu akan mengalir keluar. Ya saya? Sel darah putih dengan platelet tu dia bercampur. Tak. Dia lain. Sel darah putih tujuan dia untuk menyerang ataupun memusnahkan patogen ataupun mikrosma jahat. Itu tujuan sel darah putih. Kiranya dia adalah imunisasi badan awak. Bila awak demam ataupun sakit, dia akan serang bakteria ataupun virus ataupun protozoa, semua jenis mikrosma tu lah. Tapi platelet tidak. Platelet tujuan dia untuk bekukan darah awak bila ada luka sahaja. Itu platelet. So platelet dengan sel darah putih bukan kategori yang sama, dia berbeza. Okey, ada apa-apa soalan lagi untuk 4 ni? Cikgu harap korang faham yang ni. Okey, kita teruskan ya. Ada soalan? Tak ada. Okey, so kita teruskan pula yang ni. Okey, ini dengar betul-betul ada soalan tanya cikgu. Okey. Untuk yang ni, kita ada 4 jenis darah. Iaitu A, darah B, darah AB dan juga O. Okey. So, sel darah A ni, nampak tak? Dia mempunyai antigen. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Antigen. Apa tu antigen? Dia adalah ID. Macam IC dia lah. Nak bagi tahu dia adalah sel darah merah A. Ataupun ini sel darah B. Ataupun ini sel darah AB. Dan juga ini O. Okey. Antigen, ingat sekali lagi, antigen tu apa? Antigen adalah untuk dia punya pengenalan, ID dia. ID. Okey, nampak tak? Okey, sel darah merah, sel darah A ada antigen A yang melekat pada badan dia. So, kita tahu dia adalah sel darah A. Manakala B pula dia ada antigen B untuk kenal pasti dia adalah darah B. Manakala AB disebabkan dia ada A dan juga B, dia mempunyai 2 antigen, iaitu antigen A dan juga antigen B. Untuk bagi tahu dia adalah darah AB. Kemudian O, dia tidak mempunyai antigen dan sebabkan tu dia, nampak ni, dia bentuk macam kosong. Okey, ni sel darah kosong. Okey. So sekali lagi cikgu ulang, antigen tu maksud dia apa? Antigen maksud dia ID. Cikgu, tapi kalau apa fungsi antigen tu? Apa fungsi antigen? Macam tadi cikgu cakap lah. Untuk bagi tahu dia adalah jenis darah apa. ID dia. Identify dia, untuk identify. Dia macam tak ada kegunaan lain. Kegunaan dia ada, kegunaan dia. Sebab tu dah cikgu kata tadi, untuk identification. IC lah, IC. Antigen ni macam ni tau. Contohlah kan, nak derma darah. Okay, doktor tak tahu awak darah apa. So dia tengok antigen ni lah. Daripada antigen. Dia tahu, oh orang ni darah A. Macam cikgu darah O. Okay, so cikgu tak ada antigen langsung. Jadi bila doktor tu cek darah cikgu, dia nampak oh kosong. Tak ada antigen, tak ada antigen A atau B. So maksudnya cikgu adalah O. Macam tu. Boleh faham?
Itu masuk antigen. Apa tu antigen? Tujuan dia untuk mengenal pasti apa jenis darah tu. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay. So cikgu teruskan. Kemudian awak tengok sini nama dia adalah antibody. Okay. Antibody, nama dia anti. Tahu tak anti tu apa? Anti maksud dia tak suka. Okay, antibody. Yang antibody cikgu yang doktor bagi tu. Yes, antibody. Tujuan dia untuk menyerang benda-benda yang tak diperlukan. Bakteria. Ya, bakteria, pandai. Okay, tapi ni nama dia antibody untuk darah. Antibody untuk darah. Okay, so macam ni. Antibody A, darah A, dia mempunyai antibody B, anti-B. Kenapa dia anti-B? Sebab dia A. A, dia anti dengan B. Dia reverse lah. Dia tak suka B. Sebab tu nama dia antibody dia anti-B. Boleh faham? Okay? Dia macam manusia. Dia resist. Ya, bukan resist lah. Tapi tujuan dia untuk dia bukan resist. Tak, macam ni. Dia resist manusia lain. Okay, boleh lah awak kata resist. Tapi tujuan dia untuk mengenal pastilah. Okay? Okay, tengok dengar dulu cikgu cakap. Yang tu orang baik. Tak resist. Okay, so tengok sini dengar cikgu cakap. Ini sel, nama dia buat hal lagi. Okay, nanti 10 minit awak login balik Kalau terpadam cikgu punya ni. Okay, macam biasalah. Okay, sementara tu cikgu explain dulu lah. Sel darah A, kumpulan darah A, dia punya antibody anti-B sebab dia tak suka B. Jadi maksud dia hanya darah A saja boleh masuk situ ataupun darah O. Okay, sebab anti. Dia anti-B saja. Jadi siapa yang darah A ni, A boleh derma kat dia dan juga O saja boleh derma kat dia. Sebab dia ada anti-B. Nampak? Okay, boleh. Kemudian B pula, dia anti dengan A. Sebab tu nama dia antibody A. Maksud dia, dia hanya boleh masuk B dan B juga dengan O O sahaja. Okay. Kemudian awak nampak AB. Nampak AB? Dia tiada antibody. Kenapa dia tak ada antibody? Sebab dia ada antigen A dengan antigen B. Dua-dua dia ada antigen. Sebabkan tu dia tak ada antibody A dan juga antibody Tu B. siapa je yang boleh derma dia? Ya, dia boleh terima semua darah. A boleh terima, B boleh terima, O pun boleh terima. Ya. Kalau darah haiwan pun boleh terima. Darah haiwan, protein kita tak sama dengan sel darah haiwan. Kalau awak derma contohlah kan, awak tak ada darah. Lepas tu awak ambil daripada, contoh awak kucing kat rumah kan, awak ambil dari sel darah dia, tak boleh masuk. Bila contoh cikgu bagi tahu bila awak ambil sel darah haiwan untuk campur dalam sel darah awak, dia akan jadi macam mikroorganisma yang jahat. Dia akan serang awak punya antibody. Sebabkan tu nanti awak punya sel darah putih attack awak balik. Sebabkan tu kan. Okey, kalau termasuk secara sengaja, awak boleh mati kalau darah tu terlampau banyak. Darah tu terlampau banyak, awak boleh mati. Sebab dia bukan protein yang sama. Seolah-olah dia adalah patogen ataupun mikroorganisma yang jahat masuk dalam badan awak. So, awak hanya boleh terima manusia dengan manusia. Kenapa? Sebabkan ini. Sebabkan antibody dan juga ni lah. Boleh? Faham? Okey, kemudian O, ya? Tak faham. Okey, faham. Okey, so O dia tiada, kan tadi cikgu cakap sini. Okey, O tadi nampak tak? Dia tiada antigen, dia kosong. Okey, sebabkan tu dia mempunyai antibody. Okey, disebabkan yang ni antibody ni, dia tidak boleh menerima darah daripada siapa-siapa kecuali O sahaja. Sebab tengok dia ada anti A dan juga anti B. Kalau orang yang darah A, dia derma kepada O, tak boleh sebab dia ada antibody A. Nampak ni antibody A. So tak boleh masuk. A tak boleh derma, ya? Kalau still dia masukkan juga, apa jadi situ? Macam tadilah yang cikgu cakap. Darah tu akan jadi, dia akan menentang sesama sendiri. Orang tu boleh mati. Ada case, contoh dekat hospital kan. Kat hospital, orang tu darah O. Lepas tu doktor tu masukkan dia sel darah A. So orang tu, dia tenat sampai doktor kena cuci darah dia untuk buangkan. Lepas tu doktor akan masukkan balik darah O. Tapi bukan darah O lah, dia akan masukkan banyak sel darah putih. Untuk kenapa dia masukkan sel darah putih? Untuk attack darah yang bukan O tu. Macam mana dia cuci? Dia cuci gunakan dialysis. Dialysis yang keluarkan darah keluar, lepas tu dia masukkan balik. Tak, dialysis. Yang untuk orang kencing manis tu.
Manis. Untuk orang kencing manis. Okay. Itu salah satunya. Kalau tak pun kan dia masuk sel darah putih. Bila dia masukkan sel darah putih dengan banyak, okay, sel darah putih itu akan attack darah tu. Darah A tadi tu. So nanti darah A tu akan musnah lah. Okay, boleh? Okey, boleh. Okay. So tadi ingatlah kenapa ada antigen, kenapa tak ada antigen, kenapa ada antibody, ingat balik kenapa. Okay? Boleh ah? Boleh siap, boleh Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okay, nampak ni? Ini tadi soalan awak. Cikgu, apa jadi kalau orang yang darah O, dia terima daripada darah A? Disebabkan dia ada anti-A, A tak boleh derma dekat O, betul? So apa jadi yang ni cikgu cakap? Dia akan jadi penggumpalan darah. Darah awak akan bergumpal, jadi satu ketulan. Macam tu, bergumpal lah. Okay, cuba baca sini. Antibody akan menyerang antigen yang sepadan dengannya dan menyebabkan penggumpalan darah berlaku. Okay, nampak? Antibody ni akan serang dengan antibody yang sama. Contoh, orang ni darah O, sepatutnya O hanya dapat O saja. Tapi orang tu A pergi derma darah dekat O. So apa jadi dekat sini? Antigen ni, antigen A dengan antigen B ni, dia akan bergabung. Sorry, bukan antibody, sorry, antigen. Okay, antigen ni akan bergabung dan sebabkan tu, okay, dan sebabkan tu, dia akan jadi penggumpalan darah. Penggumpalan darah berlaku. Jadi apa jadi, nampak tak? Penggumpalan darah berlaku boleh menyebabkan kematian, terutama sewaktu pemindahan darah. Masa pindah darah pun orang tu boleh mati. Sebab darah yang berbeza. Boleh? Dia tak suka antara satu sama lain. Ya, sebabkan dia ada antibody tu. Macam cikgu kan? Kan cikgu cakap tadi cikgu O. Lepas tu cikgu O positif pula tu. So O positif hanya boleh O positif saja. Boleh faham? Kalau O negatif saja macam tu. Contohlah cikgu, Dia tak boleh makan manusia. contohlah koid darah A. Okay, koid darah A, so cikgu darah O, cikgu akan derma dekat koid saja. So koid boleh terima darah cikgu. Cikgu kata resis. Sebab apa cikgu boleh derma dekat awak koid? Sebab awak tiada, darah cikgu tiada antibody. So dia boleh masuk dalam badan awak. Dan juga, dia tak ada antigen. Sebab tu dia boleh masuk dalam badan awak. Okay? Boleh? Koid darah A tak boleh masuk dekat cikgu. Kenapa? Sebab cikgu ada antibody A. Antibody B. Okay? So sebabkan tu awak akan, darah awak tak boleh terima dekat cikgu. Macam tu. Boleh faham? Ada soalan untuk ni? So maksudnya O tu dia boleh bagi siapa-siapa je. Betul. Oh, boleh bagi siapa-siapa. Kenapa? Sebab dia tiada ID. Dia tak ada ID kat badan dia. So dia boleh masuk lah. Dia legal. Dia boleh masuk mana-mana saja. Tapi kalau AB, dia ada antigen tapi dia tak ada antibody. Sebab tu dia boleh terima semua. Antibody tak ada. So dia boleh terima lah. Legal ke tak legal ke dapat darah. Macam tu. Sebab dia tak ada anti. Okay. Dia tak ada anti. Siapa tak faham lagi? Sebab soalan ni selalu keluar juga. Dia akan bagi satu situasi. Dia bagi orang tu sel darah, contoh orang tu darah O. So siapa je boleh derma kat dia, siapa tak boleh. Lepas tu dia bagi tahu, dia tanya awak apa sebab dia. So kena bagi tahu pasal antibody dan juga antigen. Ada apa-apa soalan kat sini? Okay? Boleh? Okay, awak tengok sini. Ini kena padanan darah yang betul lah, penderma dengan penerima. Nampak sini? A boleh derma dekat A boleh derma dekat AB, tapi B dan juga O tidak boleh. Kenapa? Sebab ada antibody. Okay. Kemudian dan juga ada antigen. Okay. Kemudian B, dia boleh derma dekat B dan juga AB. Nampak? Tapi dia tak boleh derma dekat O dan juga B lah. A. AB pula dia boleh dapat, nampak? Dia derma pada AB saja. Dia derma hanya pada AB saja. Okay. Sebab dia tiada antibody. Dia tiada antibody. Okey, manakala O pula, O boleh derma dekat semua tapi dia hanya menerima O sahaja. Okey? Tengok ni balik, faham balik. Nanti ada soalan tanya cikgu ah. Okey, setakat ni ada apa-apa lagi soalan? Ada soalan? Okey, ada? Cikgu Mufa? Okey. Okey, cikgu rasa cikgu stop. Tak, cikgu stop video. Lepas tu nanti awak masuk balik ya. Sebenarnya kata less than 1 minute. Cikgu end dulu. Lepas tu nanti korang masuk balik ya. Okay. Tidur semua, tidur. Tidur. Tidur.